kasih kerana menonton berita UTM. Tajuk utama pada hari ini, Ya Save the Nature, selamatkan alam sekitar. Bahana pemusnah alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasrul Naim melaporkan untuk berita UTM pada hari ini. Ya Save the Nature telah diadakan oleh para sukarelawan UTM bagi menangani isu masalah alam sekitar yang kian meruncing. Program yang dianjurkan oleh mahasiswa UTM ini merupakan inisiatif daripada pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik FKE. Kempen yang efektif yang dilaksanakan oleh mahasiswa UTM ini telah dianjurkan di taman-taman rekreasi yang terpilih di sekitar Melaka, Selangor dan Perak. Dalam pada itu juga, kempen ini dilaksanakan bertujuan bagi menyahut seruan kerajaan dan para aktivis dalam memelihara persekitaran taman-taman rekreasi dengan lebih bersih dan teratur. Keadaan yang terkini yang masih dalam pasca pandemik COVID-19 yang kian melanda negara kita tidak memutuskan usaha anak muda ini dalam melaksanakan kempen Ya Save the Nature dengan melakukan gotong royong membersih dan mengutip sampah di sekitar taman-taman rekreasi di negeri terpilih. Keadaan taman-taman rekreasi yang dipilih itu juga masih banyak dengan kehadiran sampah sarap yang terhasil atas kunjungan masyarakat yang hadir sewaktu meluangkan masa di taman-taman tersebut. Oleh itu, alih untuk membersihkan kawasan-kawasan tersebut telah dilakukan oleh pihak penganjur. Kempen ini juga telah disambut baik oleh masyarakat di kawasan sekitar dan juga mendapat sokongan oleh para aktivis penyelamat alam sekitar. Baiklah, bagi menjelaskan situasi kempen Ya Save the Nature ini, beberapa orang pihak penganjur dan sukarelawan telah dipilih di Temu Bual bagi menjelaskan pelaksanaan kempen ini. Selamat sejahtera, saya Anbur Shanmugam. Saya kini berada di Taman Rekreasi Disneyland yang berada di Aitawa, Perak. Okey, tujuan saya berada di sini hari ini adalah untuk melakukan kerja-kerja pembersihan di sekitar taman permainan ini. Taman permainan ini digunakan oleh orang ramai untuk membuat senaman rekreasi pada waktu pagi dan petang. Okey, di sini kita boleh melihat keadaan taman rekreasi ini. Di sini sampah sarap telah ditinggalkan oleh pengunjung taman rekreasi dan sebelah sini kita boleh lihat taman rekreasi yang digunakan oleh orang ramai. Kini saya telah selesai melakukan kerja-kerja pembersihan. Okey, sampah sarap yang telah dikutip akan dibuang ke dalam tong sampah. Ini, okey, saya mendapati segelintir pengunjung ke taman permainan Disneyland yang ni meninggalkan sampah sarap iaitu sisa bahan makanan dan botol-botol air minuman plastik di sekitar tempat. Okey, langkah untuk menangani isu ini, okey, kita boleh menyediakan papan tanda untuk menyarankan pengunjung membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan di sekitar taman permainan ini. Dan satu lagi langkah ialah kita boleh memberi amaran kepada pengunjung taman permainan ini iaitu jika didapati membuang sampah sarap di sekitar taman permainan ini, mereka mungkin akan dikenakan kompaun. Terima kasih. Nama saya Chang Wei Hong. Demi program kumpulan kami iaitu You Save the Nature, saya telah pergi ke Tasik Bandar Bukit Rajas di Klang, Selangor pada 14 Disember 2021. Namun, terdapat pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat. Hal ini kerana terdapat penduduk yang berjoging dan memancing di Tasik ini.
Demi program ini, saya telah membawa satu beg plastik dan sarung tangan untuk menguntit sampah. Gambar-gambar dan video ini menunjukkan proses semasa saya menguntit sampah sarap di sekitar Tasik. Yang ini inisiatif yang saya boleh buat demi program Youth Save the Nature. Sekian, terima kasih. Nama saya Tin Qi Feng. Demi campaign You Save the Nature ini, pada hari 19 Disember 2021, saya dan ahli kumpulan saya iaitu Yudina dan Nazrul telah pergi ke Taman Rekreasi Melaka yang berada di Bukit Serindi ini untuk menjalankan campaign ini. Terdapat sampah sarap yang di merata-rata tempat di taman itu. Kami mencuba sedaya upaya untuk mengutip sampah sarap yang berada di taman itu. Selepas itu, kami membuangkan bungkusan sampah sarap yang kami kutip itu ke dalam tong sampah. Pada pendapat saya, kempen You Save the Nature ini agak berkesan untuk menyelamatkan alam sekitar. Walau bagaimanapun, kempen ini perlu disebarkan oleh media massa dengan berleluasa untuk supaya lebih banyak remaja ataupun manusia akan bersedar tentang kepentingan menjaga alam sekitar ini. Kempen Youth Save the Nature ini juga turut disambut baik oleh pihak aktivis penyelamat alam sekitar. Menurut pendapat seorang pihak aktivis penyelamat alam sekitar, ketika beliau ditemu ramah dalam program wawancara oleh pihak FKA UTM, kempen ini perlu dilaksanakan dengan lebih banyak agar tempat-tempat pelancongan seperti taman-taman rekreasi, laluan pendakian dan taman-taman awam menjadi lebih bersih agar masyarakat bertanggungjawab untuk sentiasa memelihara kawasan yang dikunjungi menjadi lebih teratur dan lebih bersih dengan ketiadaan sampah sarap. Dalam pada itu juga, beliau berpendapat dengan menyarankan agar masyarakat perlu lebih cakna untuk sentiasa bersama-sama menjaga alam sekitar dengan melaporkan kejadian pembuangan sampah di tempat-tempat yang tidak sepatutnya kepada pihak berkuasa agar tindakan yang lebih keras perlu dijalankan. Beliau turut berkongsi pendapat beliau tentang kempen jalankan ini. Terima kasih kepada MC host untuk menjemput saya untuk berkongsi tentang isu alam sekitar. Hai kepada penonton, nama saya Derek Tan, salah seorang aktivis alam sekitar di Malaysia. So, hari ini saya akan berkongsi tentang alam sekitar. Apakah itu alam sekitar? Alam sekitar itu merupakan khazanah harta yang tidak ternilai kepada kita, manusia. So, kalau satu hari nanti alam sekitar kita termusnah, hari itulah ketimpalan nasib manusia dengan kemusnahan ibu bumi. So, apakah faktor yang telah kita menyebabkan dalam pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar yang paling biasa kita lakukan adalah pembuangan sampah. Pembuangan sampah merupakan isu utama yang menjejaskan alam sekitar di negara kita dalam segi pencemaran tanah dan air. Dijangkakan 23,000 tan sampah dibuang setiap hari di Malaysia. Pencemaran ini adalah amat besar sebab sampah sarap yang tidak dikendali dengan cermat akan menjadikan isu pencemaran utama. Sampah sarap yang tidak dikendali dengan cermat akan menyebabkan pencemaran seperti ini, mengotorkan air, sumber-sumber kepada manusia dan haiwan-haiwan. Isu pembakaran hutan juga menjadikan faktor sumber pencemaran alam sekitar yang merupakan pencemaran udara. Dengan kecuaian manusia, pembakaran sebegini akan lebih teruk dengan pembuangan bahan mudah terbakar yang diboleh cari di sekitar kawasan perhutanan. Pembentukan industri berat dan kilang-kilang yang banyak juga sumbang kepada pencemaran udara.
walaupun kita tidak boleh lakukan yang banyak, namun kita haruslah mencegah dan mengurangkan pembentukan kilang. Kesemuakan perkara ini akan menyebabkan bumi kita jatuh sakit. Ini juga akan memudaratkan kesihatan kepada semua manusia, haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, pelbagai langkah haruslah dijalankan untuk menyelamatkan negara kita. Contoh pelancaran kempen You Save the Nature. Ini adalah inisiatif yang sangat bagus. Pada pendapat saya, ini adalah peluang yang amat bagus kepada masyarakat, terutamanya kepada pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda merupakan generasi baru yang berpotensi, yang paling berharapan untuk beraksi untuk menyelamatkan alam sekitar kita. Dengan pemikiran jelas logik, influence teknologi maklumat dan badan yang sihat, mereka mampu mencapai kejayaan dalam menyelamatkan alam sekitar yang generasi lepas tidak dapat melakukan. Oleh itu, kita haruslah bekerjasama dengan semua pihak, dengan semua masyarakat supaya kita dapat menyelamatkan bumi kita. Sebagai kata akhir saya, no earth, no life. Save our earth, save our life. Terima kasih semua. Sekian saja dari saya, Nasrul Naim, pembaca berita anda pada hari ini. Sebelum saya mengundur diri, ingatlah pesanan ini. Clean air start with a tree. Udara yang bersih datangnya daripada pokok. Jika hilangnya pokok, di mana kita mampu menerima udara yang lebih bersih. Sayangilah hutan kita dan mari bersama melindungi khazanah negara kita. Teruskan menonton berita UTM bagi berita yang lebih terperinci dan terkini tentang dunia UTM. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.